Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu kita lagi pada hari ini dengan tajuk yang ketiga, saya rasa. Okey, dalam bahagian keempat, iaitu dalam bahagian fiqh ataupun ibadat, yang mana bertajuk haji dan umrah. Okey, untuk tajuk haji dan umrah ni, sebenarnya tajuk ni terlalu panjang. Jadi saya ringkaskan, saya buatkan dulu part pertama. Okey, bahagian 1. Okey, awak boleh rujuk juga buku teks muka surat 90. Okey, untuk tajuk ini iaitu pelajaran 13. Okey. Mungkin ada yang rasa macam buat apa nak belajar tajuk ni sebab aku belum lagi nak pergi haji ataupun aku belum lagi nak pergi umrah. Okey, kita kena ingat haji dan umrah ni adalah salah satu ibadat ataupun salah satu perkara yang ada dalam rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Siapa ingat? Okey, yang terakhir sekali iaitu menunaikan haji bagi yang mampu. Okey, jadi kat sini saya nak jelaskan apa itu haji dan apa itu umrah dan macam mana perjalanan hidup haji dan umrah ni. Okey, jom kita kenali siapa haji dan umrah ni. Okey, objektif pembelajaran. Okey, di akhir pembelajaran murid dapat, pertama sekali awak dapat menyatakan maksud dan hukum haji dan umrah dengan betul secara individu. Okey, yang kedua awak dapat menjelaskan sekurang-kurangnya 2 syarat wajib haji dan umrah dengan betul dan jelas secara individu juga. Okey, yang ketiga awak dapat menjelaskan sekurang-kurangnya 2 rukun haji dan umrah dengan betul dan jelas. Okey, secara individu juga. Jadi saya akan berfokus kepada maksud dan hukum, kemudian syarat wajib haji dan juga rukun haji dan umrah. Okey, saya pergi. Yang pertama sekali kita akan tengok kepada maksud dan juga hukum haji dan umrah. Okey, haji ni kalau dari segi bahasa ia bermaksud tujuan ataupun maksud. Okey, bermaksud macam berada tujuan. Okey, ada tujuan dan ada sebab maksud dia. Okey. Istilah dia adalah mengunjungi Baitullah Al-Haram, Baitullahil Haram pada bulan-bulan haji untuk mengerjakan ibadat tertentu menurut syarat-syaratnya. Jadi haji ini adalah apabila awak mengunjungi Baitullahil Haram, iaitu Kaabah itulah. Okey, Kaabah tu pada bulan-bulan haji. Okey, maksudnya ada masa tertentu. Untuk apa? Untuk mengerjakan ibadat tertentu menurut syarat-syaratnya. Okey. Jadi kat sini kita tengok haji ni adalah apabila awak pergi pada bulan-bulan tertentu, iaitu bulan-bulan haji lah. Tak boleh suka hati awak nak pergi bila-bila. Okey. Kalau umrah pula, dia bermaksud dari segi bahasa dia adalah ziarah. Maksudnya awak pergi ziarah saja. Yang haji tadi ada tujuan, ada maksud tertentu. Okey, ada beza kat situ ya. Okey, umrah ni pula adalah ziarah, iaitu maksud istilah dia mengunjungi Baitullah Al-Haram pada bila-bila masa untuk mengerjakan ibadat tertentu dan menurut syarat-syaratnya. Jadi perbezaan yang ketara antara haji dengan umrah adalah waktu. Okey, bila mana haji ini awak pergi ke Mekah, okey, ke Kaabah pada bulan-bulan tertentu iaitu bulan-bulan haji. Manakala umrah pula adalah pada bila-bila masa je awak boleh buat umrah ni selain daripada waktu bulan haji ni lah. Okey. Hukum. Apa hukum awak buat haji dan umrah ni? Wajib. Okey, hukum dia adalah wajib. Tadi saya dah jelaskan yang ia ada dalam rukun Islam, kan? Jadi hukum mengerjakan haji adalah wajib sekali seumur hidup bagi setiap individu yang mukallaf dan berkemampuan. Sekiranya awak tak mampu, tak wajib lah. Okay, kita akan tengok kejap lagi. Syarat wajib. Siapa yang wajib buat? Kalau tak tergolong, bermaksud tak wajib. Okay, ini adalah salah satu ibadat yang mana dia ibadat yang mana tidak dia wajib tetapi wajib yang bersyarat. Ada orang tertentu. Tak semua wajib. Okay, kita tengok. Dalil nakli haji dan umrah. Okay, pertama sekali saya petik daripada surah Al-Baqarah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah.
Okey, dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah kerana Allah Subhanahu taala. Jadi buat haji, buat umrah kerana Allah Subhanahu taala, bukan sebab manusia. Bukan semata-mata awak nak tunjuk, "Oi, aku dah pergi buat haji, aku dah pergi buat umrah." Tak. Awak buat haji, buat umrah sebab kerana nakkan kepada keredaan Allah Subhanahu taala, kerana Allah Subhanahu taala. Okey. Tambahan kat sini, ibadat haji telah disyariatkan pada tahun ke-5 Hijrah. Pada tahun ke-5 Hijrah lah bermulanya ibadat haji. Okey, tadi kita cerita tentang haji ini dilakukan pada bulan-bulan haji kan? Alright, so bila bulan-bulan haji tu? Bulan haji iaitu yang pertama sekali bulan Syawal, bulan Zulkaidah, okey, yang ketiga 1 hingga 13 Zulhijjah. Ini bulan-bulan haji. Jadi bila buat pada ketika ini dikira sebagai haji. Alright, okey. Jadi sekarang kita tengok syarat wajib haji dan umrah. Siapa yang sepatutnya wajib? Siapa yang kena buat ni? Yang pertama sekali Islam. Orang Islam, okey, tidak diwajibkan kepada orang kafir. Orang kafir tak wajib buat haji ni. Okey, kalau dia nak buat itu terpulang pada dia lah. Okey, tapi Islam wajib. Okey. Yang kedua, tengok pula dia Islam. Okey, dah Islam dah. Tengok pula yang kedua. Dia balik ke tak? Okey, cukup umur dan tidak wajib kepada kanak-kanak. Awak jangan pula paksa adik awak yang umur 5 tahun tu pergi buat haji. Okey? Kena ingat, balik bukan setakat Islam je. Bukan Islam sahaja tapi balik juga. Okey, kalau kanak-kanak 5 tahun di Islam tapi dia belum balik, jadi tak wajib. Itu maksud dia syarat wajib. Nak tahu seseorang itu wajib ke tak, kena cukup syarat-syarat ni, barulah dikira sebagai wajib. Okay, yang ketiga berakal, orang yang waras dan tidak wajib kepada orang yang gila. Awak jangan paksa orang yang duduk jalan tepi jalan tanpa pakai baju tu pergi buat haji, pergi buat umrah. Okey? Orang yang tidak berakal ataupun orang yang gila ini tidak wajib untuk mengerjakan haji dan juga umrah. Dan seterusnya merdeka. Okey, mungkin sekarang ni kita tak ada jumpa hamba. Okey, sebab sekarang ni kalau orang gaji pun dia masih lagi ada duit kan. Maksud saya dia diberi gaji. So berbeza Hamba ni adalah bila mana dia milik tuan dia, yang mana dia bekerja tanpa dapat gaji. Dia mungkin dapat makan, minum macam tu, tempat tinggal, tapi dia tak dapat gaji macam orang yang bekerja yang dapat gaji lah. Okey, jadi merdeka maksudnya tak wajib kepada hamba. Tapi zaman sekarang saya tak jumpa lah hamba. Mungkin ada tapi saya rasa jarang lah. Berbeza dengan zaman Nabi Muhammad dulu, memang ramai hamba. Jadi hamba ni dia tak wajib. Okey, hamba ni dia memang milik tuan dia. Dia memang tak pegang duit. Jadi dia memang berabdikan diri dia untuk tuan dia. Itu hamba. Okey. Dia lagi teruk dia lagi dahsyat daripada orang gaji, sebab orang gaji masih menerima gaji. Okey, berbeza dengan hamba. Okey, seterusnya yang terakhir sekali, kalau dia Islam. Okey, Islam balik dah, cukup dah balik dah. Berakal, ada akal. Merdeka bukan hamba. Okey, tetapi dia berkemampuan ke tak? Berkemampuan bukan setakat ada duit. Mampu di sini juga dikira sebagai dari segi kesihatan. Dia sihat ke tak? Dia uzur ke tak? Okey, dari segi keuangan, ini paling penting lah kan. Tak ada duit tak boleh pergi. Dan keselamatan. Okey, maksudnya selamat atau tak. Okey, untuk dia pergi. Okey, itu syarat wajib. Kalau cukup syarat ini bermaksud wajib untuk pergi. Contoh macam awak. Okey, awak Islam. Okey, Islam. Balik, berakal, merdeka. Merdeka, saya rasa majoriti memang semua merdeka. Okey, yang persoalan kita yang kelima adalah berkemampuan. Adakah awak mampu atau tak mampu? Kalau mampu pergi, maksudnya family awak mampu untuk tanggung awak untuk pergi, bermaksud wajiblah untuk awak pergi. Okey? Kalau tak mampu, maksudnya kalau memang family awak tu memang mampu untuk makan setiap hari je, tak mampu untuk nak pergi haji, itu bermaksud awak belum lagi berkemampuan. Itu maksud dia. Okey? Jadi sekiranya mampu, wajiblah untuk pergi. Okey? Lebih wajib daripada pergi ke Menara Eiffel dekat Paris. Okey. Yang seterusnya, rukun. Apa yang dimaksudkan dengan rukun? Dalam ibadat kita akan ada satu benda yang dinamakan sebagai rukun. Okey, setiap ibadat mesti ada rukun. Rukun ini adalah perkara wajib yang dilakukan bila awak buat ibadat tertentu. Kita kena ingat, haji dan umrah ini dikira sebagai ibadat dia, bukan perbuatan bukannya bersia-sia. Haji dan umrah ini adalah ibadat. Okey, bila dia ibadat dia akan ada rukun. Rukun ialah perkara yang wajib dilakukan. Okey, ketika melaksanakan sesuatu ibadat.
Okey, jadi untuk haji dan umrah ni ada perbezaan rukun. Okey, yang pertama sekali kita tengok dari segi haji. Yang pertama berkenaan dengan niat. Okey, berkenaan dengan niat. Haji, niat mengerjakan haji. Okey, iaitu nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Maksud dia sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Ini niat untuk haji. Okey, ada perbezaan pada niat umrah. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Okey, ada perbezaan niat di situ. Jadi bila awak nak buat haji, pastikan awak niat haji, dan bila nak buat umrah, pastikan niat umrah. Jangan tertukar, ya. Seterusnya, perkara pertama mesti ada dalam setiap ibadat niat, kan. Yang kedua, untuk haji dengan umrah ni berkaitan dengan wukuf. Kalau kita tengok dekat sini, haji wukuf di Arafah. Arafah ini adalah nama tempat. Manakala umrah pula tiada wukuf. Apa yang dimaksudkan dengan wukuf? Wukuf ni maksud berhenti. Berhenti sekejap. Okey? Jom kita tengok. Berada di Arafah walaupun seketika, bermula dari masuknya waktu Zuhur 9 Zulhijjah hinggalah sebelum masuk waktu subuh pada 10 Zulhijjah. Ini adalah waktu yang awak perlu ada di situ sekiranya awak melakukan haji. Awak perlu ada di Arafah. Okey, bermula daripada Zuhur 9 Zulhijjah sehinggalah sebelum masuk subuh 10 Zulhijjah. Pastikan awak kena ada. Kalau awak tak ada ataupun awak tidak berada di Arafah pada waktu yang dinyatakan, bermaksud awak tak lengkap haji awak. Haji awak tidak sah. Itu maksud rukun. Rukun mesti ada, kalau tak sah. Okey? Manakala umrah tiada wukuf. Okey, jadi bermaksud kalau awak buat umrah, awak tak perlu berada di Arafah pun. Okey? Sebab itulah umrah dengan haji ada perbezaan masa. Okey, ada orang pergi haji lebih lama berbanding dengan umrah sebab haji lebih banyak perkara yang perlu lakukan. Okey. Seterusnya tawaf. Kalau kita tengok kat sini, haji dan umrah dua-dua mempunyai tawaf. Dua-dua awak perlu lakukan tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf ialah mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan, bermula di penjuru Hajarul Aswad. Okey, Kaabah ada 4 penjuru. Ada satu penjuru yang terletaknya Hajarul Aswad ataupun batu hitam. Jadi tawaf ini perlu bermula di situ dan berakhir juga pada sudut yang sama menurut syarat-syarat tertentu. Ada syarat-syarat ketika awak tawaf. Ada perkara yang perlu awak ikuti, ada peraturan yang perlu awak ikuti ketika awak tawaf. Tetapi saya nak jelaskan kat sini, 7 pusingan bermula di Hajarul Aswad dan berakhir juga di Hajarul Aswad. Okey, dekat dalam buku teks awak ada gambar, okey, Kaabah yang mana gambar arah pusingan. Okey, melawan jam. Okey. Seterusnya sa'i. Okey, apa itu sa'i? Sa'i ialah berjalan ulang alik sebanyak 7 kali bermula di Bukit Safa, nama tempat, dan berakhir di Bukit Marwah menurut syarat-syarat tertentu juga. Jadi kena berjalan ulang alik daripada Safa ke Marwah, lepas tu daripada Marwah ke Safa, baru dikira satu. Lagi sekali Safa ke Marwah, Marwah ke Safa 2 kali. Cukupkan sampai 7 kali. Itu adalah sa'i. Dan haji dan umrah dua-dua ada sa'i. Okey, seterusnya bergunting dan bercukur ataupun bercukur rambut. Okey, gunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut dan sunnah untuk bercukur rambut bagi lelaki. Cukur ni maksudnya semualah. Okey, bagi licin. Itu adalah sunnah bagi lelaki. Okey, yang perempuan jangan nak mengada. Yang perempuan 3 helai rambut sekurang-kurangnya. Kalau lelaki tak nak bercukur, tak ada masalah. Sekurang-kurangnya 3 helai rambut awak kena gunting. Okey, cukur ini hanyalah sunnah. Sunat lah senang kata. Okey, sunnah ikut Nabi sahaja. Okey, jadi kalau tak nak buat bukan wajib, dia sunat sahaja. Seterusnya terakhir sekali adalah tertib. Kedua-dua haji dan umrah ada tertib, iaitu mengikut urutan. Okey, haji ni kebanyakannya memang kena ikut urutan. Okey, ada yang maksudnya tak apa, kalau buat yang ni dulu pun boleh, yang tu dulu pun boleh, sebab haji terlalu banyak. Okey, ibadat yang awak perlu buat. Manakala umrah pula, semua awak kena mesti ikut, tak boleh suka-suka hati awak nak susun-susun. Okey, awak kena ikut daripada A to Z. Okey, nanti saya akan jelaskan dengan lebih terperinci lah tentang haji dengan umrah ni, apa yang awak perlu buat setiap satu-satu. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Ada apa-apa soalan awak boleh tanya, ya.